Kembara kru jejak Rasul musim ini menemui penghujung destinasinya. Kami meninggalkan kampung halaman sahabat Salman Al-Farisi dan tinggalan para anbiya di bumi Parsi dengan pengalaman yang cukup bermakna. Dari kawasan bukit berbatu yang kering, kami memasuki sebuah lagi kawasan tinggi, tetapi kali ini dihiasi pemandangan hijau yang mengasyikkan. Sekali lagi, nama pahlawan muda Muhammad bin Qasim bermain di bibir kami. Wilayah ini dikatakan menerima kehadiran beliau lebih awal bagi menyinarkan sinar Islam di Sind. Irama muzik tradisional Bhangra menyambut kehadiran kami di ibu kota Republik Islam Pakistan atau dalam bahasa Urdunya bermaksud bumi yang suci. Persembahan ini biasanya diadakan ketika perayaan musim menuai atau sewaktu majlis berkhatan untuk anak-anak penduduk tempatan. Namun bagi meraihkan kehadiran kru jejak Rasul, ia dipersembahkan khas buat kami. Walaupun kelihatan pengaruh tempatan pada budaya penduduk di sini, hakikatnya Islam telah terpahat begitu kukuh di hati mereka. Kehangatan suria pagi ibu kota Pakistan memberi semangat kepada kami untuk menyelami kehidupan penghuninya. Ibu kota Pakistan, Islamabad, terletak di sebelah utara. Kedudukannya hampir 200 km ke sempadan India. Islamabad menjadi ibu negara Pakistan pada tahun 1959 setelah dipindahkan dari Karachi. Penduduknya berjumlah 200,000 orang. Pada tahun 1206, Pakistan adalah sebahagian daripada jajahan Kesultanan Delhi. Ia memperolehi kemerdekaannya setelah berpisah dengan benua kecil India pada tahun 1947. Pakistan mempunyai penduduk seramai 150 juta orang, 97% daripadanya beragama Islam. Sebelum kehadiran Islam, ia pernah diperintah oleh Raja Parsi dan Yunani. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah silamnya, kami berkunjung ke Universiti Qaidil Azam, sebuah institusi pengajian tinggi yang dikenali ramai. Qaidil Azam bermaksud pemimpin agung, sempena gelaran presiden pertamanya Muhammad Ali Jinnah. Diasaskan sekitar tahun 1965, ia menampung pelajar lebih daripada 3,000 orang. Kami difahamkan pelajar di sini hanya diberi pendedahan dalam bidang sains dan teknologi. Ini mungkin dasar universiti sendiri yang ingin melahirkan lebih ramai golongan saintis. Dikatakan ramai lulusan dari universiti ini yang diserap ke dalam perkhidmatan kerajaan. Walaupun universiti ini berorientasikan disiplin ilmu sains, namun kami yakin ia masih menyimpan catatan sejarah kemasukan Islam di Pakistan. Lebih-lebih lagi, terdapat banyak rujukan dan buku-buku seperti yang terdapat di perpustakaan ini ditulis oleh sarjana Muslim. Selain daripada bahasa Urdu, penulis-penulis di sini juga menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dalam buku-buku mereka. Antara penulis itu ialah Muhammad Iqbal, seorang jurutera yang berminat dengan perkembangan pemikiran umat Islam. Malah, beliau sendiri dikenali sebagai tokoh pemikir Islam.
Kami kemudiannya dijemput untuk berbicara dengan seorang tenaga pengajar universiti yang dikenali sebagai Dr. Dias Ahmad. Beliau menerangkan panjang lebar tentang aspek moden yang ditekankan oleh universiti dan sejarah perkembangan Islam di bumi Pakistan oleh Muhammad bin Qasim. Namun, cenderamata dari kami bertukar tangan. Basic approach to understand Islam is to study the traditions of the Holy Prophet and his way of life through logic, through argument, through modern ideas. And by that, we can address the problems being faced by the modern society, as so is being done in Pakistan by our scholars. Aspek kemodenan yang ditekankan oleh Dr. Dias Ahmad itu jelas tergambar pada masjid yang terletak di utara bandar Islamabad ini. Ia memaparkan kehebatan seni bina arkitek Islam di era moden. Selain memiliki menara yang menyerupai sebuah roket, masjid ini juga mempunyai bumbung yang direka khas seperti khemah di padang pasir. Dikatakan, arkitek yang bertanggungjawab membina masjid ini berbangsa Turki. Pembinaannya pula memakan belanja 50 juta dolar Amerika dan sebahagian besarnya disumbangkan oleh kerajaan Arab Saudi. Oleh itu tidak heranlah jika ia dinamakan sebagai Masjid Faisal. Pembinaannya berjalan rancak ketika era pemerintahan Presiden Ziaul Haq. Masjid ini dibina di kaki Bukit Margala yang berhampiran dengan kawasan penempatan golongan elit di Islamabad. Selain daripada berfungsi sebagai tempat solat, masjid ini juga memiliki pusat penyelidikan Islam, sebuah universiti Islam, perpustakaan, muzium artifak peninggalan Islam dan beberapa kemudahan lain di bahagian bawahnya. Masjid yang menjadi kebanggaan penduduk Islamabad ini mempunyai keistimewaan di dewan sembahyangnya. Bumbung berbentuk khemah yang menutup bahagian atas ruang itu tidak mempunyai tiang di tengah-tengahnya. Selain itu, ruang di dewan sembahyangnya mampu menempatkan kira-kira 15,000 orang jemaah serentak. Pada hari ini, Masjid Faisal bukan sahaja dikunjungi oleh penduduk tempatan, malah menjadi tumpuan pelancong yang berkunjung ke Islamabad. Udara segar dan nyaman yang menyapa setiap pengunjung di masjid ini akan membuatkan mereka merasa berat untuk meninggalkannya. Apa yang pasti, kegigihan Muhammad bin Qasim menyinarkan cahaya Islam di sini akan terus dipertahankan oleh penduduk tempatan walaupun arus kemodenan semakin menghimpit. Masa akan tetap berlalu, manusia pula akan berganti generasi. Namun perjuangan mempertahankan kalimah suci akan terus diwarisi tanpa mengira bangsa, bahasa, warna kulit dan rupa. Muhammad bin Qasim telah membawa Islam ke bumi ini pada awal kurun ke-8. Akidah yang diperkenalkan oleh anak saudara kepada Hajjaj Yusuf As-Taqafi ini kemudiannya didokong oleh barisan pelapis seperti Mahmud Ghaznawi, Muhammad Ghori dan Pir Syed Ali Shah. Kami meneruskan perjalanan di pelosok wilayah Islamabad menuju ke sebuah pekan yang dipercayai menempatkan makam Pir
atau Tuan Guru Syed Ali Shah. Di sepanjang perjalanan ini, kami dihidangkan dengan suasana pemandangan waktu petang di kaki Bukit Margala. Islamabad mula diasak pembangunan pesat sejak tahun 1961. Proses itu masih berterusan hingga ke hari ini. Namun masih terdapat kawasan pedalaman yang tenang dan permai seperti ini. Ia sedikit sebanyak membawa penghayatan kami ke suasana yang dilalui oleh Muhammad bin Qasim dan pendukung-pendukung dakwah Islam selepasnya. Pekan kecil ini dikenali sebagai Golra. Di sinilah dikatakan bersemadinya jasad Tuan Guru Syed Ali Shah. Namanya cukup dikenali sebagai seorang pendakwah di Pakistan. Tambahan pula, beliau dikatakan mempunyai pertalian dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binaan menyerupai masjid ini menempatkan makam beliau. Ia dibina sendiri oleh ahli keluarganya dengan perbelanjaan mereka. Ahli keluarganya dipandang mulia dan dihormati oleh penduduk tempatan. Mereka diberi gelaran babuji yang bermaksud tuan. Mereka meneruskan perjuangan Tuan Guru Syed Ali Shah menyampaikan tarbiyah dan dakwah kepada masyarakat sekitarnya. Dikatakan juga, setiap hari 6,000 orang golongan kurang berada dan kanak-kanak menerima hidangan makanan percuma di sini. Keluarga Syed Ali Shah adalah keturunan ke-25 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya dipercayai telah berhijrah dari Baghdad ke India pada pertengahan kurun ke-5 Hijrah. Mereka akhirnya menetap di Golra, Pakistan. Syed Ali Shah sendiri dilahirkan pada hari Isnin 1 Ramadan 1275 Hijrah bersamaan 14 April 1859 Masehi. Pada ketika itu, suasana politik di India bergolak akibat kegagalan India mendapat kebebasan daripada kerajaan Inggris. Peristiwa sempena kelahiran dan ketokohan beliau menjadikan dirinya terkenal di kalangan rakyat Pakistan. Oleh itu tidak heranlah jika pusaranya kini tidak putus-putus dikunjungi oleh masyarakat tempatan sebagai tanda hormat. Terdapat sebuah kubah berwarna putih di atas makam beliau. Kebanyakan binaan di sekitarnya juga menggunakan batu-batu berwarna putih. Ini mungkin disebabkan oleh warna putih lambang kesucian kepada agama Islam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Peninggalan sejarah Syed Ali Shah mendorong kami menjelajah keluar dari bandar Islamabad menuju bandar Lahore. Dikatakan terdapat peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bandar itu. Perjalanan ke arah selatan bandar Islamabad ini membawa kami ke sebuah persinggahan yang mempamerkan warna sari kehidupan masyarakat peringkat menengah di Pakistan. Beginilah suasana bazar rakyat di bandar Rawalpindi. Pelbagai jenis barangan keperluan dan permainan tradisional boleh diperolehi di sini. Ia juga dikatakan sentiasa sibuk sepanjang hari. Kru jejak Rasul mengambil peluang ini untuk bergaul dengan masyarakat tempatan di samping menjamu mata melihat barangan yang diperdagangkan. Menurut penduduk di sini, Rawalpindi diibaratkan sebagai abang sulung yang terbiar, manakala Islamabad pula seperti adik bongsu yang dimanjakan. Kenyataan ini hanya dapat difahami setelah membandingkan kemudahan prasarana yang dimiliki oleh Islamabad berbanding dengan Rawalpindi. Keadaan bandar di Islamabad lebih tersusun dan sistematik, manakala suasana di sini pula adalah sebaliknya. Kami melihat senario ini dengan pandangan yang penuh makna kerana kehidupan masyarakat di tanah air tidak seperti yang terpampang di hadapan kami. Namun bagi penduduk di sini pula, walau apa keadaan sekalipun, kehidupan mesti diteruskan dan agama tetap didaulatkan. Dalam episod akan datang, kami akan membawa anda ke sebuah masjid yang menyimpan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang membawa warisan ini kemari? Apakah sejarah yang tersirat di sebalik harta bernilai ini? Ikuti kisahnya dalam Jejak Rasul esok.